perkara pertama yang bermain di fikiran kita adalah penting sangat ke trademark kepada sesuatu perniagaan? Bolehkah sesuatu penjenamaan dibuat tanpa trademark? Bagaimana untuk kita gunakan sesuatu trademark untuk meningkatkan potensi perniagaan? Bagaimana pula dengan pengurusan kualiti? Adakah kedua-dua perkara ini berkait? Terlalu banyak persoalan yang berlega di fikiran. Lontarkan persoalan anda untuk kami jawab pada sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan sesi soal usahawan pada 17 Februari 2021 hari Rabu jam 11 pagi secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan saya Muzani Muhammad dalam edisi kelima Soal Usahawan, sebuah rancangan yang mengupas segala isu yang berkaitan dengan dunia keusahawanan tempatan maupun antarabangsa. Ya, sepanjang kita bersiaran sejak tahun lepas, banyak perkara-perkara dan tips-tips yang berguna yang telah kita bincangkan bersama dengan tetamu jemputan kita. Seperti skim pembiayaan yang ditawarkan pelbagai agensi kerajaan dan juga pihak swasta, termasuk bank dan juga financial institution, market access, percukaian, effective branding serta penggunaan teknologi terkini dalam perniagaan. Dan pada hari ini, topik yang kita akan bincangkan bersama dua tetamu jemputan kita pada hari ini yang saya rasa adalah cukup menarik, cukup penting, tetapi mungkin kurang diberi perhatian terutamanya oleh usahawan di peringkat mikro ataupun kecil. Yap, kita akan berbincang dengan mengupas persoalan mengenai trademark ataupun tanda dagangan serta kepentingannya kepada usahawan dan juga kepada para pengguna. Kita lihat di luar sana banyak bila sesuatu produk itu ditiru, yang rugi selalunya adalah mereka asal pun ataupun cipta. Yang untung selalunya adalah pihak yang meniru, semestinya dengan kos yang lebih murah. Di samping itu kita juga akan berbincang dengan secara terperinci tentang apa itu standards dan juga persijilan, terutamanya kepada PKS dan juga consumer ataupun pengguna itu sendiri. Dan diharapkan di akhir sesi ini kita akan nampak kaitan mengenai kepentingan trademark dan persijilan kepada sesuatu bisnes dan juga kepada masyarakat di luar sana.
Ya. Bersama kita pada hari ini ada dua panel yang kita jemput khusus. Mereka merupakan pakar serta yang ahli serta berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. Tetamu yang pertama adalah Mr. Encik Hardip Singh yang merupakan pengurus Trademark Design dan Franchise Division CAS International, yang itu sebuah organisasi yang terlibat dalam bidang intellectual property. Company syarikat ini beribu pejabat di Kuala Lumpur dan juga mempunyai cawangan di beberapa negara lain. Di samping itu kita juga ada Miss Sarah James Maniam daripada Standard Users, iaitu merupakan sebuah badan NGO yang khusus dalam bidang standardisasi dan satu-satunya NGO yang khusus dalam memperjuangkan kepentingan standard keselamatan produk dan perkhidmatan pengguna. Apa khabar semua kepada para panel jemputan kita? Semua sihat ya? Sihat. Baik. Right. Okey, mungkin kita boleh mulakan sesi kita dengan trademark sebelum kita masuk tentang persijilan ya. Kalau boleh kita nak tahulah what exactly is trademark. Kita juga nak tahu apa itu fungsi ataupun the role of trademark, especially kepada pemilik perniagaan itu dan juga kepada para pengguna. What can and cannot be trademark ataupun apa yang boleh ataupun yang tidak boleh di trademark, descriptive trademark dan kesan trademark, impactnya daripada segi perundangan dan juga branding dan juga lain-lain. Mungkin kita sebelum itu kalau ada barang soalan yang mungkin para tetamu ingin tanyakan, boleh dipersilakan time ya. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Mughzani. Kepada semua puan-puan dan tuan-tuan pada pagi ini, saya akan cuba memberi tuan-tuan dan puan-puan tips-tips yang penting untuk memastikan bila tuan-tuan dan puan-puan membuat trademark ataupun membuat aplikasi trademark, apa yang kita perlu ada. Okey, so saya akan share tip-tip untuk buat trademark yang bagus. Nombor satu. Nombor dua, apa yang kita perlu lihat dari sudut trademark. Nombor tiga, apa yang kita boleh trademarkkan di Malaysia ni. Nombor empat, apa aspek dari apa kebaikan dan keburukan trademark di Malaysia. So saya akan share slide saya pada pagi ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh mencela dan boleh tanya kepada saya ataupun boleh tanya kepada Encik Mughzani. Lepas tu Mughzani akan tanya kepada saya. Boleh. Okay. So should I share my slides? Boleh, yes. Please feel free. Okay then. Yeah. The code is yours. Thank you. Okay, boleh lihat kan semua ni? Okay, selamat pagi kepada semua pendengar pada pagi ini. So, tajuk kita hari ini, How to Create a Strong and Awesome Trademark. So, ini cukup jelas. Apa makna trademark adalah cap dagangan. So, setiap individu, setiap syarikat, setiap enterprise ataupun setiap bisnes akan ada trademark. Trademark adalah sesuatu nama atau sesuatu logo ataupun sesuatu jenama yang kita akan lihat. Bahkan kalau kita pergi ke kedai ataupun kita pergi ke supermarket, setiap barang yang kita nak beli akan ada trademark. Kalau you nak pergi makan kat kedai pun dia akan ada trademark. So trademark adalah nama produk ataupun nama servis yang ditawarkan. So saya akan share tips-tips untuk create ataupun cipta satu trademark yang kuat dari segi perundangan. Lepas tu satu lagi eye-catching trademark, awesome trademark. So okay, bila kita lihat trademark tu dia di Malaysia ni sekarang ni kita ada pelbagai jenis trademark. So nombor satu adalah color. So color pun kita boleh trademark sebab kalau puan-puan dan tuan-tuan lihat brand-brand yang besar, diorang sering pakai color yang sama ya. So bila orang pakai color yang sama tu, color tu distinktif kepada brand-brand yang besar tu. Sebagai contoh,
Kalau kita tengok Astro ada color ungu dia yang tersendiri. So color pun kita boleh trademark. Nombor dua adalah logo. Logo Shell ni pun kita boleh trademark. So logo tu pun penting sebab logo itu boleh memberi peringatan kepada pengguna. Kalau orang lupa nama tu, tapi bila dia orang tengok logo tu, dia akan ingat trademark dari mana ini. Yang ketiga adalah perkataan. So Mars is an example. So perkataan pun kita boleh trademark. Sekarang ni di Malaysia sejak tahun lepas, smell pun kita boleh trademark dah. So ini yang baru di Malaysia ni. Sebelum ni tak boleh. Smell, sound kita boleh trademark di Malaysia sebab Malaysia dah masuk International Trademark Registration of Madrid tahun lepas. So kita dah amend kita punya trademark laws di Malaysia. So smell dengan sound pun boleh trademark dah. So ramai orang akan tanya, apa itu smell, apa itu sound? So smell tu adalah sesuatu yang unik. So memang tak ramai yang faham smell ni. Sound tu adalah macam kalau kita tengok kalau kita tengok pergi sinema, pergi kat gambar, akan ada MGM punya singer kan. So bila dia mengaum tu, so itu pun trademark, itu sound trademark. So apa lagi kita boleh trademark? Kita boleh trademark shape, kita boleh trademark logo, kita boleh trademark number, slogan, perkataan, nama. Lepas tu packaging juga. So Toblerone, apa yang distinktif pasal Toblerone tu adalah packaging dia. So semua ni boleh di-trademarkkan di Malaysia sekarang ni. So kenapa trademark tu penting? Sebab trademark tu memainkan banyak peranan dia. Nombor satu, dia akan beri assurance of quality. Sebab kalau sekarang ni kalau kita orang pergi kat supermarket ataupun pergi ke kedai, kita dah tahu apa kita nak sebab kita dah tahu jenama dia memang terkenal dengan kualiti dia. So kita tak was-was bila nak beli barang tu. Nombor dua adalah reminder of satisfaction in the previous purchase. So kalau you dah try benda baru di kedai, so bila you dah puas hati dengan apa yang you try tu, you akan beli yang benda sama. So macam mana kita boleh recognize benda tu adalah dengan nama yang digunakan. Nombor tiga adalah Trustmark. Trustmark adalah brand yang dipercayai. Sebab macam mak saya, kalau dia nak suruh I beli beras, dia akan suruh I beli beras tertentu je sebab dia percaya dengan brand tu. Nombor empat, easy to communicate with another person. Kalau trademark kita memang senang nak diingat, senang nak di communicate, memang yang tu trademark yang paling best. So ini adalah peranan-peranan yang trademark boleh mainkan. So dia macam psychological lah ya, kalau for instance kalau macam contoh macam mak kita, wife kita suruh pergi beli ubat gigi tu, dia akan mention that particular brand. Tolong beli tapi mungkin brand yang lain, tapi dia nak just macam tu, ataupun contoh Pampers anak tapi cap lain. Padahal Pampers for instance itu itself is a brand. Yes. Sebab kalau mak kita, dia takkan suruh kita orang pergi beli ubat gigi, dia akan cakap brand tu. Bila dia cakap, for example dia cakap Dali, Colgate, kita dah tahu dah apa dia nak. So dia tak perlu cakap pergi beli berus gigi, pergi beli beras. Dia cakap I nak beras Jati, you know. So kita dah tahu dah sebab nama tu dah famous dah, nama tu dah boleh diingat oleh semua orang. Sebab Roro ini, sebab dia quality, sebab dia boleh dipercayai, lepas tu dia senang dikomunikasi. So kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada pagi ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi buat ada trademark dalam belum lagi cipta trademark yang tertentu, tolong ingat 4 kualiti ini. Kalau you nak brand new ataupun produk you untuk berjaya, you kena ada 4 kualiti ini. So okay, apa yang kita boleh trademark? Yang ni memang tadi yang pada slide yang pertama tadi saya tunjukkan apa yang boleh trademarkkan di Malaysia, tapi yang paling penting adalah 4 ni sebab majoriti syarikat dan individu di Malaysia akan trademark 4 benda ni. Nombor 1 perkataan, nombor 2 logo,
Nombor 3, tagline ataupun slogan. Nombor 4, kombinasi yang 3-3 ke atas. So, kalau you ada logo dengan nama, you boleh file satu application. You boleh combine semua ni. Sebab apa ramai orang buat situ? Sebab cost. Sebab kalau you file satu application, cost MyPo dengan cost agent harta intelek adalah satu cost saja. I see. Yes. Tapi kalau orang tu memang dia percaya dengan brand dia, dia akan file separately. Sebab nak orang lain guna nama dia dengan logo yang lain. So yang ni yang paling penting lah untuk trademark. Empat benda ni memang semua orang akan buat. Kalau orang nak file trademark, dia orang akan buat 4 benda ni. Kita nak tanya juga, kata kalau macam for instance macam tagline ataupun words tu, adakah dia dia perlu mematuhi etika ataupun morality dalam ataupun norms dalam sesuatu masyarakat? For instance kalau mungkin kata itu mungkin dia tidak vulgar lah ya, ada ataupun boleh ke, atau for instance macam mana tu? Okey, kita boleh file apa saja dekat MyIPO. Boleh kita boleh file apa saja kat MyIPO. Kita boleh file akan benda-benda yang vulgar juga. Tapi MyIPO dia bila dia akan examine trademark application tu, dia akan buat keputusan. Keputusan itu adalah either untuk terima ataupun tolak. So I rasa tak lama dulu ada satu brand dari US, cosmetic brand. Cosmetic brand dia punya lipstick brand tu Lip Baby ya. Tapi baby dia spell dengan perkataan BABI. So Lip Baby tu, tapi dia spell tu kat US Lip BABI. So memang untuk diorang nak masuk Malaysia ni memang sukarlah dengan nama tu, sebab perkataan tu kita consider sebagai vulgar kan. So ini satu lagi perkara yang penting, bila you nak filekan trademark tu, you kena pastikan trademark tu memenuhi syarat-syarat di negara tertentu. Kalau perkataan tu memang boleh diterima di Malaysia, tapi di Thailand mungkin ada makna tersendiri. So so bila you nak buat nama ataupun tagline pun you kena fikir betul-betul. Betul. Okey. Alright, terima kasih. Sure. Okey, ini exercise yang I nak buat pagi ni. Sebab benda ni memang semua orang tahulah saya rasa. Sebab I nak tanya sikit dah. Encik Mukhzani. Yeah, sure. Bila you fikir pasal fast food, nama apa yang you akan fikir dulu? Boleh I mentionkan nama company tu? Boleh. Boleh. Firstly kalau fast food saya fikir McDonald's, Athletic Shoe mungkin Nike, Coca-Cola, Samsung, Volvo because saya memang peminat Volvo. So you tengok sendiri kan, dengan cepatnya you boleh jawab semua soalan ni. Sebab benda-benda nama-nama yang Encik Mukhzani sebutkan tu memang semua orang dah tahu dah, sebab they are considered a strong trademark. Correct. So they are considered a strong trademark. So kalau tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini kalau nak buat nama ataupun logo, kena lihat cara-cara company lain yang buat nama dengan logo dia orang. So all these names is very important for us. So sebab kalau you nak buat trademark you diingati oleh semua orang, you kena pastikan trademark tu special lah. So saya akan ajak lepas ni apa yang you should consider when you're doing a trademark. Okay, ramai pengusaha di Malaysia, bila diorang datang jumpa kita, diorang akan tanya kita orang apa kepentingan trademark. Nombor 2, diorang tanya diorang ada bisnes tapi diorang tak tahu nak buat apa. So ini adalah satu challenge. So ramai pengusaha di Malaysia diorang dah ada bisnes community
Komoditi itu macam boleh didapati di semua tempat. For example, ayam, ayam ni. So ayam ni kalau kita pergi pasar, so ayam ni semua tak ada brand kan. So kita nak beli ayam kan. Tapi tengok ayam mas. So ayam mas manage to take a commodity and change it into a brand. Apa yang ayam mas jual, ayam mas jual ayam aja. Tapi sebab ayam mas tu, they manage to create a awesome and a good trademark, a strong trademark. So they took a chicken and they turn it into a commodity, a chicken which is commodity, and they turn it into a good brand. Second one, number 2 adalah beras ya. So beras pun sama. Kalau kita orang nak beli beras pun, kita orang sekarang ni mak bapak kita, mak kita dia orang cakap dia nak beras tertentu, dia tak nak beras saja. Sebab beras tu memainkan peranan. Jenama beras tu memainkan peranan tertentu. Sebab beras pun adalah satu komoditi. Tapi banyak brand dah manage to brand the beras and turn it into a business. Number 3, gula. So gula CSR is a well-known brand. Dia also selling sugar ni. Dia orang hanya jual beras. So beras tu boleh dapat di merata-rata tempat. Tapi kenapa orang akan pilih brand ni dengan when compared to another brand? Ini buah-buahan. So Sunkist also is a very famous brand. Apa yang dia orang buat? Dia orang just produce juice. So it is at the end of the day, it's just orange juice. So because of the brand, how strong is the brand, people will always buy this kind of brands. Betul. Nombor 5, kopi ya. Kopi pun ada banyak brand dah sekarang ni. Kopi pun merupakan satu komoditi yang boleh dibeli tanpa brand. Tapi apa yang Starbucks, Maxwell House, Nescafe dah buat ni memang sesuatu yang patut dicontohi oleh para usahawan yang kecil di Malaysia ni. So the possibilities are endless. So what they have done is they have taken a well-known commodity and they have managed to turn it into a very well-known brand. So it is not something they have created. They have only created the brand. So they're just using the existing commodity, but people trust the brand. So benda ni semua orang kena always kena ingat selalu sebab kalau you ada kedai burger you pun mungkin sama dengan kedai burger yang lain. Tapi apa yang membezakan kedai burger you dengan kedai burger orang lain adalah jenama yang kedai burger you. So kalau orang nak beli burger tu, orang kata beli burger ABC, So orang akan ingat. Yang tu adalah fungsi trademark. Okay. So ini adalah tips untuk good trademarks ya. Trademark yang saya cakap tadi, branding aspect. So it must be attention grabbing, it must be easy to remember, it must make a connection, it must use the right image and idea. So kalau you ada 4 elemen ini dalam trademark you, memang trademark you punya brand boleh berjaya. Sebab satu lagi lah, kalau nama aja ada tapi tak ada produk, there's no point lah. Tapi kena ada produk lah. So you must have a good product, you must have a good service. Because some of our clients, they file a trademark but they never launch their product. So the trademark is just there, So there's no point in having a trademark. So good trademarks you must capture the attention, must be easy to remember, must make a connection, must have the right image and the idea. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini kalau tak pastilah apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat untuk trademark yang tuan-tuan dan puan-puan nak, boleh refer kepada kami sebab kami pun ada offer satu services untuk create a good trademark. So our company is doing that. Kalau ada apa-apa confusion, tapi kalau you rasa you tak tahu apa nama yang you nak, kami boleh tolong juga untuk buat ni. I see. Kita ada beberapa soalan yang ni. Kita 2 soalan mengenai dengan kepatuhan kepada Madrid Agreement dan juga bolehkah konsep itu dijenamakan? Okay. Ya.
Hello. Ya. Yes. So soalan pasal Madrid Agreement dengan konsep tu? Konsep itu boleh dijenamakan. Bolehkah itu konsep itu dijenamakan? Okey. Madrid Agreement adalah satu agreement, satu protokol yang telah lama wujud di dunia ni. Alright. Kebolehan ataupun nak cakap advantage of using a Madrid Agreement is kalau macam dulu kalau kita orang ada jenama yang dah famous kat Malaysia, so kita kat Malaysia je kan, tapi jenama itu berkembang kepada di negara-negara lain. Kalau jenama you diterima di Singapura, diterima di Indonesia, diterima di Philippines, so kita nak pastikan jenama kita pun didaftarkan di negara-negara lain-lain. I see. Sekarang kena file application kita di semua negara tu. For example, kita file satu application kat Malaysia, satu application kat Singapore, satu application kat Philippines, satu application kat Indonesia. So kita kena file 4 application separately ya. Tapi sekarang ni dengan ratifikasi Madrid tahun lepas, so Malaysia menjadi negara kedua terakhir di ASEAN untuk masuk Madrid. So far Myanmar belum masuk lagi. So sebelum ni Indonesia, Singapura, Thailand semua dah masuk Madrid lama dah. Right. So Madrid akan membolehkan kita file trademark application kat Malaysia, kita file base application kat Malaysia. Lepas tu kita just take the Malaysian application masuk negara-negara yang dalam Madrid itu. For example, yes, kita just take the Malaysian base application, we extend it to US, extend to EU, extend to Singapore, extend to Indonesia. So kita hanya perlu filekan satu application di Malaysia saja. Tidak perlu file application lain dari negara lain. So memang one of the advantage is cost lah. Cost dia memang lagi murah berbanding dari dulu. Nombor dua adalah you akan dapat satu application number saja. So satu sertifikat tu akan ada lebih dari satu country. Kalau you file dalam 20 country, one trademark registration will cover 20 countries. I see. So that's the advantage. Yang soalan tadi? Soalan kedua adalah berkaitan dengan konsep itu, adakah penjenamaan konsep itu adalah boleh dilaksanakan? Konsep I consider as an idea ya. Yeah. So idea tu kita tak boleh file trademark untuk idea. I see. Yeah, so idea tu kalau for example you ada idea untuk buat trademark ataupun ada idea untuk buat satu business, yang tu you tak boleh file trademark. Trademark tu adalah spesifik untuk nama, logo yang telah pun dicipta. Kalau belum cipta lagi, you boleh filekan copyright. Copyright tu benda lain, protection yang lain. Tapi untuk trademark tak boleh file konsep. I see. Kita juga ada beberapa soalan lagi berkenaan dengan nama domain seperti abc.biz.my. Adakah nama domain berkenaan itu penting untuk trademark dan juga branding, dan juga apakah maksud housemark? Domain name. Domain name itu sesuatu yang penting juga. Kalau saya bagi contoh ya. Kalau Facebook ya, saya guna contoh sebagai Facebook. Facebook tu memang trademark yang dah famous lah di merata dunia. Tapi di setengah negara bila Facebook tu berkembang, domain name Facebook tu, for example, I guna contoh je, macam www.facebook.my telah pun didaftarkan oleh orang lain. Walaupun trademark tu Facebook dah daftar kat Malaysia, tapi dia orang daftarkan trademark tapi tak daftarkan domain name. So domain name is a separate issue altogether. Kalau you ada trademark you kena pastikan yang domain name pun you dah register. So domain ni you kena register, you kena beli domain name tu. Sebab ramai bisnes di Malaysia dan merata dunia, diorang tak sedar berapa pentingnya domain name tu. So domain name tu tidak ada kaitan dengan trademark.
So setengah trademark tu diorang dah register trademark, tapi domain name tu dah dipakai oleh orang lain. So diorang kena pakai domain name yang tak boleh pakai .my lah, diorang kena pakai .com I atau see. pakai domain name yang lain. Right. Kita banyak juga soalan yang kita ada sekarang ni. Contoh seperti nama ciri-ciri nama yang tidak boleh di trademark, seperti sebagai contohnya evergreen, boleh ke di trademark atau tidak? Dan juga satu lagi soalan berkenaan dengan kalau kita ada banyak produk, kita tidak perlu daftar trademark seperti setiap produk kan? Hanya daftar satu brand dah cukup boleh untuk digunakan untuk semua produk. Okey, yang I touch yang soalan yang terakhir tu, sebab soalan terakhir tu ada kaitan dengan house brand ya. Ya. So house brand tu merupakan satu jenama macam Nestle is a house brand. Alright. So Nestle is a house brand. So Nestle diorang tak keluarkan produk di bawah nama Nestle kan. So sebab Nestle itu merupakan nama syarikat tu. So we call Nestle as a house brand. Under Nestle, there's a lot of smaller brands. So you see, when Nestle they want to register trademark, they will first register the house brand. So Nestle itu dah memang dikenali di serata dunia dah. So di bawah Nestle itu ada pelbagai produk-produk yang kecil tu. Tapi produk-produk kecil tu pun dah dikenali di serata dunia dah. So Nestle akan register house brand on all this individual products juga. Sebab bila kita nak beli produk tu, kalau kita dengar aja Nestle keluarkan produk yang baru, kita orang akan ada keyakinan untuk beli produk tu. Understood. Sebab house brand plays a very important role. Correct. So that's the difference. Yang soalan pasal evergreen tu, evergreen tu, kataan evergreen tu memang quite descriptive lah. Sebab evergreen, right? Yeah. So tapi evergreen tu kita kena lihat untuk apa yang kita gunakan. Untuk produk apa ataupun untuk servis apa yang kita gunakan. Kalau kita register evergreen untuk pakaian, untuk pakaian di kelas nombor 20, kelas 25. So saya rasa tidak ada masalah untuk kelas 25 sebab bila kita fikir evergreen tu, you kena tanya diri you. Bila orang cakap you evergreen, do you immediately think of a clothes? Benda yang pertama you fikir, adakah ia satu jenama pakaian? Tidak kan? So itu juga dilihat oleh trademark office MIPO. Bila MIPO buat keputusan, dia akan lihat jenama yang dicuba didaftarkan dan juga untuk apa dia didaftarkan. So evergreen untuk pakaian saya rasa tidak ada masalah. Evergreen untuk restoran pun tidak ada masalah. Right. Yes. Thank you. Okay. Boleh kita teruskan ya? Okay, boleh. So, apa yang membuatkan satu trademark? Kena ada dua aspek lah. Nombor satu, legal aspect. Legal aspect adalah soal-soal perundangan. Sebab satu, kena easily registered dengan MIPO. Nombor dua, easily enforced. So, kalau you dah register trademark you, boleh enforce. Kalau orang lain gunakan trademark you, kita boleh filekan trademark infringement action. So nombor dua ni. So and also you must make sure trademark is also noticeable and memorable. But ini penting branding, how to create money. So if you gonna do a trademark, you must look into those two things, legal aspect and branding aspects. I see. Satu lagi soalan ya, maaf kita banyak sebab topik ini mungkin popular. Kita berkenaan dengan kos. Adakah kos boleh dikurangkan bagi usahawan-usahawan seperti usahawan Baitul Mal? Baitul Mal ni adalah satu apa orang kata ni badan yang membantu untuk usahawan-usahawan baru yang mungkin daripada golongan B40s begitu. So adakah kos dia boleh can do something about it? Yeah, okay. Syarikat kami memang akan prihatin lah sebab kadang-kadang klien kita pun datang dari NGO ataupun datang dari pusat-pusat kebajikan kan. So biasanya kos kami ni tidak terikat pada harga yang tertentu. So kos kami boleh kami kurangkan depending on the circumstances.
So nanti, pada akhir nanti kalau saya akan sharekan email syarikat kami, kalau sesiapa pun ada apa-apa pertanyaan pasal kos, boleh emailkan kepada kami. So memang cost can be negotiated depending on the person who's trying to register trademark. I see. Right. So, okay. Mr. Hadib, memandangkan kita sekarang sudah halfway through the session ni, saya nak tanya, adakah slide kita punya topik ni, ataupun kita boleh wrap up ke sebelum kita tukar kepada topik yang berikutnya? Boleh, saya ada satu lagi slide saja. Boleh, terima kasih. Okey, ini contoh-contoh yang saya cakap tadi. Ya, so examples of trademark, contoh-contoh trademark yang kita semua kenalilah di Malaysia ni. So ramai orang bila diorang nak register trademark kan, diorang akan try to register trademark yang deskriptif. Deskriptif tu macam clean and clear. Bila cakap aja clean and clear, kita dah fikir dah ini mesti benda kosmetik. Correct. Bila cakap the chicken rice shop, kita dah tahu dah ini kedai chicken rice shop. Roti boy, kedai roti. Face shop, body shop, semua ni kedai kosmetik kan. So cuba jangan register trademark macam ni. Kalau you nak register trademark macam ni, memang sukar untuk dapat, sebab melainkan kita orang dah ada sale record yang tinggi lah. Kalau kita punya trademark dah ada sale record yang tinggi, kita boleh register trademark macam ni. Sebab trademark macam ni deskriptif. So memang trademark office akan membuat bantahan untuk minta kita tunjukkan bukti-bukti penggunaan. Nombor dua, kalau kita nak cuba register the chicken rice shop dah ada dalam trademark office. So memang trademark office akan benarkan kita untuk registerkan the chicken rice shop. Okay. Ya, kalau kita guna nama yang lain atau logo lain mungkin boleh, tapi descriptive trademark we will not suggest you to register. Number two is partially descriptive. Ini pun partially descriptive. Yang ni pun sukar untuk diperolehi. Number tiga is geographical. Geographical memang akan dapat bantahan juga, tapi ini boleh diregisterkan. For example, San Francisco Coffee, Manhattan Steakhouse, Bombay Palace, Tapi you tengok trademark ni, semuanya ada logo. Sebab apa dia ada logo? Sebab dia nak pastikan kalau ada bantahan, dia orang boleh atasi bantahan tu. Alright. So try to register logo ya. Arbitrary also one, foreign language, and finally the most important one that we always ask our clients to register is inventive. Kalau trademark you dicipta, memang tidak ada masalah. Macam nama-nama Nestle, Kodak, Maxi semua ni, Exxon, adalah nama-nama yang tidak boleh didapat di dalam dictionary. Dalam kamus memang tak ada meaning lah trademark ni. So inventive trademark adalah trademark yang kami akan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk register. Tapi inventive tu ada satu kesukaran. Bila you register inventive trademark tu, orang akan fikir ini untuk apa ni. So that's why a lot of clients they akan register trademark yang deskriptif macam chicken rice shop, boy. Tapi memang sukarlah untuk register trademark macam ni. So dari aspek-aspek yang saya share pagi ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan nanti boleh tanya kepada saya lah. Saya boleh bantu. Boleh. Okay? Boleh. Rasanya kita akan sediakan contact details untuk para pendengar kita ataupun penonton kita untuk berhubung secara langsung dengan Encik Hadib sekiranya ada sebarang persoalan. Ya, terima kasih banyak di atas penjelasan dan juga penerangan yang informatif ni. Saya rasa mungkin akan ada, kalau boleh kita buat second round ke macam mana kan. This is very interesting, I would say. Thank you. Right. Okay. Next topic kita akan berbincang tentang standards persediaan dan juga kepentingannya kepada semua pihak, terutamanya kepada para pengguna itself lah ya. Dan dengan itu saya persilakan Miss Cheryl James daripada Standard Users untuk berkongsi pengetahuan beliau dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Muzani. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya adalah Cheryl James, manim daripada
Malaysian Association of Standards Users. Kita adalah pembela kualiti anda, okay, dikenali sebagai pembela kualiti anda. Dengan seterusnya saya nak bagi tahu sebenarnya kandungan hari ini, ya, kandungan apa yang kita nak menarajaui hari ini, ya. Kita akan tengok apa itu standard users. Okay, mungkin ramai yang tak kenal siapa standard users sebenarnya. Okay, dan kita tengok kenapa perlunya standard. Okay, dan kita akan tengok sebab dari segi laporan ataupun aduan yang kita ada. Okay, dari segi persijilan kita perlu tahu kenapa perlu ada sijil. Apa itu sijil ni sebenarnya dan apa manfaat dia. Dan apa masalah yang dihadapi oleh PKS dan kenapa kami sebagai standard users ni mendorong supaya adanya persijilan kepada semua PKS. Dan apa cadangan yang diberikan dan juga testimoni-testimoni yang diberikan oleh semua pengguna-pengguna standard, ya. Okey, standard users ni sebenarnya ditubuhkan pada 2004 dan kami juga terkenal bidang standardisasi, satu-satunya khusus dalam kepentingan standard keselamatan dan juga perkhidmatan kepada pengguna. Tagline kita adalah keselamatan adalah tanggungjawab semua. Okay, bukan tanggungjawab seorang saja, tanggungjawab semua. Dan kami juga mempunyai pengalaman menganjurkan mesyuarat secara antarabangsa. Okay. Kita ada ISO Kopolko, kita ada ENCO, kita juga menguruskan facility management. Okay, dan kita juga ada membangkitkan beberapa standard bersama Standards Malaysia di bawah Jabatan Standards Malaysia. Seperti ISO yang terkenal, ISO 37001, Anti-Bribery Management System. Kita ada juga ISO 26000, Tanggungjawab Sosial atau Social Responsibility. Kita ada MS 2626 untuk product recall dan juga safety. Kita juga ada menganjurkan program jelajah standard, okay, mendidik pelajar-pelajar dan juga guru tentang importance of standards. Okay, yang ini adalah laporan yang kita keluarkan daripada National Consumer Complaint Center di bawah FOMCA. Okay, kita dapati aduan ini menunjukkan kita terima aduan daripada pengguna-pengguna, okay, sebanyak 4,268. Aduan ini adalah berkaitan yang paling tinggi adalah tentang kualiti produk. Okay. Yang kedua adalah tentang perkhidmatan, yang ketiga adalah bayaran balik. Dan nombor 4 of course warranty, dan nombor 5 adalah misleading information ataupun maklumat yang mengelirukan. So saya rasa semua ini adalah berkaitan juga dengan penggunaan standard. Okay. Dan kalau kita tengok, small business is a big business. Okay, so kita tak boleh ketepikan peniaga kecil atau peniaga sederhana. So peniaga kecil ni sebenarnya adalah peniaga yang besar. So we are here to help you all. Okay, kalau kita tengok ini adalah kita ambil dipetik daripada SME Corp. Okay, kita dapati memang ada dekat-dekat 1 juta lah. Okay, SME seluruh negara Malaysia. Okay, kalau kita tengok yang paling tertumpunya adalah di Selangor, di Johor dan juga di Penang. Okay, yang paling tinggi di Semenanjung, manakala di Sabah dan Sarawak tu kita dapati ada tapi sedikit. Okay. So apa itu sebenarnya persijilan? Okay, kenapa kita perlu? So sijil ni sebenarnya adalah satu prosedur manual yang kita boleh berikan kepada satu organisasi. Okay, ia boleh mengakses ataupun mengesahkan ciri kelayakan organisasi tersebut. So sijil itu perlulah untuk satu company itu mengatakan saya ni ada ISO 9001. So dengan adanya sijil itu baguslah. Okay. Dan apa manfaat persijilan ni? Okay, kalau kita tengok manfaat dia, okay, of course kita boleh mencapai perlindungan pengguna, kesejahteraan awam, semua ni perkataan-perkataan yang bombastik, okay? Dan of course dia memberi kecekapan dan juga kepada industri sendiri. So yang paling utamanya adalah reputasi.
Okay, reputasi jenama macam Encik Hardik cakap tadi. Reputasi jenama tu, kalau tak ada pensijilan, so of course sijil dah ada, jenama dah ada, pensijilan itu macam kita boleh like an added advantage. Okay, macam kita dah pakai bedak, kita pakai gincu lagi cantik. Okay, dan kita juga boleh akses kepada tender sektor awam. Okay, of course kita boleh dapat pasaran baru bukan saja di Malaysia, tapi kita boleh dapat di di seluruh negara ataupun antarabangsa. Okay, of course dengan adanya pensijilan tu, cara pemikiran you dah bertukar. Okay, so maksudnya kita boleh sentiasa mencinta keuntungan dalam segi operasi dan juga kewangan. Okay, kita boleh katakan PKS ni selalu kata masalah lah kalau kenapa apa masalah yang dihadapi oleh PKS sebenarnya. So kalau kita tengok mereka ni adalah dia mempunyai kurang tidak memiliki daya serap, macam katakan tiba-tiba datang tanya pasal standard, saya sendiri pun tak tahu apa tu standard, kata seseorang. So kalau dia tak ada observation capacity, okay, ataupun dia tak boleh serap, so mungkin itu yang membuatkan mereka sukar nak tahu apa sebenarnya standard ini. Okay, dan seterusnya kalau kita tengok, okay, pengurusan dan pengetahuan tentang satu perusahaan tu. Okay, adakah pelaksanaan standard tu sesuai ke untuk saya sebenarnya? So yang itu yang kita kena ketahui. Itu selalunya PKS menghadapi masalah. Dengan awareness tu, sorry if I may ask, the awareness daripada segi PKS tu sendiri in terms of kepentingan pensijilan semua tu. Adakah dia punya awareness tu ada tetapi mungkin dia take a back seat ke ataupun macam mana? Saya boleh kata awareness ada, selalunya yang mentol yang keluar ke atas tu adalah cost. Cost, yeah. Dengan cerita katanya standards ni mahal, sampai katakan bisnes kita pun kecil-kecil. So macam mana nak tampung kos perbelanjaan ini, and what is the estimated cost, the ballpark figure untuk proses implementation standards ni, like from point A to point zero, macam mana? Itu sebenarnya tertakluk pada jenis bisnes yang mereka ada. Katakan dari segi bisnes yang melibatkan pemakanan contoh. So standard apa yang dia nak praktikkan dulu? Adakah dia HACCP, okay, ataupun adakah dia nak standard halal saja? Okay. So semua tu mempunyai kos yang berlainan. Okay. Kalau katakan yang kecil-kecilan tu, saya harap macam good manufacturing practice, GMP itu sudah memadai untuk mereka. Tapi kena ada satu standard yang dia boleh rujuk. Okay, supaya mungkin katakan dia dah ada good manufacturing practice, untuk dia pergi ke mungkin bisnes yang akan membesarkan bisnes dia. Oh mungkin saya nak jual barang saya ke Afrika. Okay, untuk jual ke Afrika, requirement daripada Afrika adalah dia kena ada ISO 22000 contoh. So maksudnya bisnes dia berkembang, pada masa yang sama dia kena allocate some duit tu untuk dia maju lagi. So sentiasa ada risk management ataupun untuk business continuity plan untuk mereka lah, untuk maju ke depan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Betul. So kalau macam mana dengan apa orang kata ni, dengan the standards, apa orang kata ni, kita tak tahu mana standards yang berkaitan dengan bisnes saya, contohnya for example manufacturing of certain products gitu. Dengan siapa kita nak berhubung actually? Saya cuba advise mereka jumpa kita lah. Kalau nak tak tahu, katakan saya ada jual keripik pisang je, tapi saya nak cuba keripik pisang ni saya nak jual ke Singapura ke, nak jual saya punya keripik pisang ni special, bersalut cheese ke apa ke. So mereka boleh berbincang. Itu yang macam saya kata, dia kena consult somebody. That the minimum requirement. Apa minimum requirement untuk saya start business ni supaya dia terkenal. Saya dah bina saya punya jenama, dan standard adalah satu additional information atau additional information yang saya ada, kena ada dalam saya punya business ni untuk saya
bergerak ke depan. So mereka sentiasa boleh hubungi kami ataupun boleh juga hubungi Standards Malaysia. So mereka boleh memberi nasihat. So kalau boleh di hujung presentation saya nanti saya akan bagi nombor. Mereka boleh hubungi kita secara email ataupun secara telefon lah. Boleh. Ada presentation yang kita mungkin penerangan lain daripada pihak Miss Sarah ke macam mana? Ada. Saya boleh sambung? Boleh, silakan. Okay. So yang ini adalah tentang penyataan masalah kenapa PKS ni macam tak tahulah boleh ke saya ada kesedaran sebenarnya tapi saya tak ada duit ataupun ada yang langsung tak ada. Saya jual keripik pisang perlu ke ada standard? So sebab dia tak tahu apa kelebihan standard sebenarnya. Okey, satu saya boleh tengok sini adalah dia orang kurang kesedaran. Yang kedua adalah dia punya standard sendiri. Okey. Maksudnya PKS tak sedari apa kepentingan standard sebenarnya. Okay, dan ada yang kata saya dah tahu sedari semua tu tapi saya tak tahu apa standard yang sesuai. Macam Encik Muzani tanya soalan tadi. Okay, dan di mana saya boleh peroleh standard ni sebenarnya. So itu pun mereka tak kurang tahu sebenarnya. Dan walaupun saya dah terima standard tu, saya dah beli, saya dah baca sebab dia high tech ni language. Aku baca banyak kali, 5 kali pun saya tak faham. So ada juga yang mempunyai masalah ni. Okay, dan lepas dah baca pun saya nak laksanakan standard tu. Apa proses dia? Apa proses pelaksanaan saya? Itu pun saya kurang pasti. Okay, dan lepas saya laksana tu sudah capai ke saya punya company punya requirement? Itu pun dia tak tahu macam mana nak nilai. So inilah masalah-masalah yang dialami oleh PKS sebenarnya. So sebab tu saya kata hubungi kami ataupun hubungi Standards Malaysia untuk mendapatkan informasi seterusnya. Apa proses-proses yang perlu dilakukan. Baik. Okay, kenapa kita dorong ISO MS ataupun MS ni adalah Malaysian Standard. ISO tu adalah international organisation punya standard ya. Okay, kenapa? Sebab dia boleh tingkatkan quality of course. Dia boleh dorong pertumbuhan. Dia boleh berdaya saing dengan orang lain bukan saja di Malaysia tapi kalau saya beli chili sauce saya tengok ada ISO, wow, saya beli chili sauce ni sebab saya yakin dengan standard. Okay. Dan of course dia boleh buka pasaran ekspor dan kita boleh bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Okay, mampu ya. Okay, dan of course kita boleh dapat pelanggan baru, kita boleh tingkatkan credibility, okay, dan kita boleh juga kukuhkan tahap pemasaran kita. Dan at the same time kalau bila dah ada ISO MS ni kita akan patuh kepada peraturan. Betul. Okay, selalunya yang stigma ni yang saya kata ni tadi, okay, betul ke walaupun standard ni kadang-kadang dianggap sebagai beban, sebenarnya dia orang anggap itu bukan kelebihan dia. So apa yang mereka lebih fikir adalah adakah dia boleh dapat peroleh keuntungan yang lebih besar. Okay, so macam mana kita nak pecahkan stigma ni? Of course, dia orang kena libatkan diri melalui latihan melalui taklimat kesedaran macam hari ini. Okay, dan bolehlah kita promosikan faedahnya. Betul. Okay, ini adalah contoh-contoh standard yang saya petik daripada yang penting lah untuk PKS yang boleh mereka consider. Okay, salah satunya adalah semua dah tahu pasal ISO 9001. Okay, quality management. 14001 tu adalah lebih kepada persekitaran. Kalau mereka PKS yang ada mempunyai bisnes dari segi kesihatan dan keselamatan tu, facility 41,000 kita ada, energy kita ada 51,000. Okay, kalau dari segi makanan pula, inilah standard-standard yang kita boleh buatkan mereka ada dalam dia punya sistem ataupun sistem company dia. Okay, iaitu ISO 22000, MS 2626 ni adalah lebih kepada product recall dan safety. Yang ini famous, MS 15,000 ni. 1500 ni adalah makanan halal. Okay.
Yang ini MS 1480, ini adalah HACCP, HACCP. Dan 1514 ni adalah Good Manufacturing Practice. So bila ada standard, bila kita dah ada satu standard, dia adalah pemangkin untuk standard-standard yang lain untuk memperbaiki dia punya proses company dia. Okay, kalau ada yang business dia dari segi IT ke, dia boleh consider 27,000 series. Okay, dan kita juga yang buat business secara online, ISO 20488 ni adalah lebih kepada online reviews. Kalau katakan saya beli makanan, saya kata makanan tu tak sedap, mungkin orang lain yang jual tu dia boleh rasa komen negatif ni aku nak delete. Boleh sekarang. Tapi mengikut standard ni tak boleh. So dia nak positif dan negatif review to be there so that pengguna ada choice untuk menilai dan membeli barang mereka. Understood. Okay, dan kita juga ada plastik, kita ada pengangkutan yang ada standard-standard dia. Okay, dan ini adalah testimoni. Okay, of course kita tak ada testimoni dari Malaysia, tapi kita ada dari negara jiran iaitu Singapura. Okay, Singapura mengatakan bahawa standard itu telah meningkatkan credibility dan keyakinan pelanggan mereka. Okay, dan ada juga beberapa daripada Brazil, Kanada dan sebagainya yang dipetik untuk tatapan semua yang menonton sekarang lah. Okay, so standard membantu anda meningkatkan kualiti barang. Yang ini basically daripada pengusaha sendiri ya. Okay, so standard ISO ni telah membantu pertumbuhan dan mengurangkan kos. So, selalu yang katakan bila ada ISO tu nanti saya kena bayar banyak lah, 10,000 lah, 20,000 untuk bangkitkan standard ni ataupun implement standard tu dalam bisnes mereka. Sebenarnya tak. So semakin kita praktikkan standard tu, semakin proses tu tersusun, maka tiada pembaziran, tiada reject, tiada pembaziran dan sebagainya. Dari situlah kita menjimatkan kos sebenarnya. I see. Right. Okay, dan ini yang saya kata tadi, para penonton boleh menghubungi kami untuk mereka-mereka yang berminat. Okay. Boleh email kita kat generally@standardsusers.org ataupun telefon kita di 7876-2009 untuk sebarang maklumat. Nak minta nasihat pun boleh. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, boleh berhubung ya dengan Miss Cheryl di organisasi beliau iaitu di Standard Users, dan juga kepada berkenaan dengan trademark boleh berhubung juga dengan Mr. Hardik. Nampaknya kita pun sudah hampir sampai ke penghujung ya, producer. Ada masa lagi? Ya, sekiranya macam saya cakap tadi, kalau ada sebarang persoalan boleh berhubung dengan dua-dua di panel kita. Kita rasanya kita pun sudah pin contact details di ruangan comments, dan apa yang dapat saya simpulkan di sini daripada perbincangan kita pada hari ini bersama panel-panel kita adalah terdapatnya keperluan yang penting di dalam bidang trademark dan persijilan, terutamanya daripada segi melindungi hak kedua-dua pihak, iaitu para penjual dan juga para pembeli. Ya, memang akan wujud kos, tapi I believe that in the long run it is going to be much cheaper. Please correct me if I'm wrong. Yes, you have to spend money in order to make money. So yes, that's right. I mean, you have to spend money to make money. Yeah. So it's important for you to protect your brand. So because your brand is an asset, you shouldn't look at a brand you should look at a brand as an asset, not as a cost. Betul. Sebab because at the end of the day, bila kita ada all these SOPs in terms of certification, in terms of trademark ni, kita akan comply kepada the SOP yang tersenarai di dalamnya lah ya. So kalau
sekiranya kalau tiada apa-apa lagi, mungkin kita boleh wrap up. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Hadid dan juga Miss Sarah kerana sudi bersama kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Sorry? Saya ada soalan, sorry. Ya. Sebenarnya kita tertinggal satu soalan daripada penonton tadi. Adakah standard merupakan langkah seterusnya untuk meningkatkan mutu pengeluaran industri kecil di Malaysia? Adakah kerajaan bantu untuk mencapai impian ini? So yang ini saya rasa kalau kerajaan saya kena tanya SME Corp. Boleh ke bantu industri kecil untuk meningkatkan mutu melalui standard? On that note, kita akan ambil maklum tentang mengenai ini dan kita akan perhalusi persoalan di atas, dan insyaAllah God willing kita akan cuba menjawab persoalan itu dengan kadar segeralah, ya. Okey. Sekiranya tiada apa lagi persoalan ada satu lagi soalan. Dia ada lagi? kata nak tanya ada annual fee tak untuk ISO dan trademark ni? So untuk ISO standard tu you kena beli. Okay, ISO standard selalunya mahal. Okay, selalu dalam Swiss franc. Kalau boleh dapatkan ISO standard ni sebenarnya dari Jabatan Standard Malaysia. Manakala trademark Encik Hardik kena jawab. Ya, okey. Untuk trademark kita kena renew setiap 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun, ya. Setiap 10 tahun kita kena renew. So bila kita renew lepas 10 tahun dia akan didaftarkan untuk 10 tahun lagi. Itu. Okey. Baik. So, okey, sekiranya kita tengok dah tiada lagi soalan. Kalau ada boleh berhubung terus secara langsung dengan kedua-dua panel kita. Kontak detail pun kita dengan termasuk email dan juga phone number pun kita sudah sediakan jugalah, ya. Baik. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kita dan semoga kita berjumpa lagi. Bye bye. Terima kasih. Bye.